Terima kasih. Terima kasih kepada dua hos kita, Saudara Gobind Singh, Saudara Nga Komeng, Saudara Ganapati Rao, Saudara Eng Swee Lin, sahabat saya Saudara Dr. Ong Kian Ming, Saudara Ku Kim Ham, Saudari Nur Zulaila ataupun lebih dikenali sebagai Lily. Selamat malam, Ta Cha Hao. Itu saja bahasa Cina yang saya tahu. Maaf, saya tak macam Lily, saya tak pandai berbahasa Cina. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur Majlis Makan Malam pada malam ini kerana telah menjemput saya, memanjangkan undangan kepada saya dan juga memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit sepatah dua kata di atas pentas ini. Saya tahu anda semua datang sini bukan sebenarnya nak melihat orang macam saya. Anda semua nak mendengar orang-orang yang duduk dekat meja di hadapan tu, superstar-superstar kita. Jadi pada malam ni saya tak nak bercakap begitu panjang. Cuma tadi Saudara Dr. Ong telah memperkenalkan saya dan beliau juga telah mengatakan bahawa mungkin saya boleh perkenalkan diri sedikit. Nama saya Syarizan, saya lebih selesa dikenali sebagai Syah. Saya seorang peguam. Saya masuk parti ataupun saya sertai parti DAP ini pada 4 tahun yang lepas, sebulan sebelum PRU yang ke-14. Sebelum tu saya banyak terlibat dalam NGO seperti Bersih, juga Tindak Malaysia. Saya juga melibatkan diri dalam Majlis Peguam dan saya berkhidmat dengan Majlis Peguam selama 5 tahun tak silap saya. Dan di situlah saya sebenarnya kenal lebih rapat dengan Dr. Ong, di mana apabila kita ada program untuk bawa peguam muda pergi ke parlimen, saya akan hubungi Dr. Ong untuk bawa peguam-peguam muda ni untuk masuk supaya mereka dapat tengok macam mana proses parlimen kita berlangsung dan sebagainya. Jadi masa tu saya menjadi pengerusi jawatan kuasa peguam muda dan saya berhubung dengan Dr. Ong dan mudah saja. Tak perlu banyak urusan yang dia cuma kata okey bawa berapa ramai orang, bagi IC dan terus bawa. Jadi dari situ saya lebih kenal dengan Dr. Ong dan sebagainya. Kemudian setelah beberapa lama saya merasakan bahawa saya perlu masuk satu parti politik sebab saya percaya bahawa perubahan dekat Malaysia ni hanya boleh berlaku dengan adanya ataupun melalui satu parti politik. Dan pada masa itu saya melihat Parti Tindakan Demokratik sebagai satu parti yang begitu dekat dengan nilai-nilai saya sendiri. Jadi sebulan sebelum PRU yang ke-14 saya mengambil keputusan untuk masuk Parti Tindakan Demokratik dan berkhidmat dalam apa jua kapasiti sekalipun dalam parti. Alhamdulillah selepas 4 tahun saya banyak menimba pengalaman sebagai sudah tentu setiausaha politik Ahli Parlimen Iskandar Puteri dan juga veteran DAP iaitu Saudara Lim Kit Siang, dan juga banyak lagi hal saya telah melihat sendiri bagaimana satu parti politik dan sebagainya. Dan alhamdulillah baru-baru ni saya juga dilantik sebagai pengerusi Biro Media Sosial Kebangsaan bagi Parti Tindakan Demokratik. Jadi saya nak ucapkan terima kasihlah kepada parti kerana telah memberi peluang kepada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi kita akan menempuhi suatu pilihan raya umum. Kita tak tahu bila, tapi orang kata mungkin dalam masa 4 bulan lagi, mungkin selepas bulan Julai. Orang kata kita akan menempuhi satu pilihan raya umum. Sudah tentu kita sebagai satu parti, kita perlu bersedia untuk menempuhi pilihan raya umum ini. Kesiapsiagaan kita harus diperkemaskan untuk memastikan bahawa kalaulah kata hari ini Datuk Seri Ismail Sabri
menasihati Yang Tuan Agong untuk membubarkan parlimen, kita sudah bersedia. Ada ramai yang kata Pakatan Harapan punya peluang untuk menang adalah tipis, adalah sukar. Ada juga orang yang kata kita tak akan menang dalam PRU yang ini dan juga PRU selepas ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita sedar bahawa cabaran itu adalah besar untuk kita menempuhi pilihan raya umum, kita tidak boleh berputus asa, kita tidak boleh menyerah kalah. Kerana kalau tidak, kita akan terus berada di bawah pentadbiran satu kerajaan yang tak fikirkan pun tentang kita. Sekarang ni kita lihat, kita boleh ada majlis macam ni. Tapi dahulu, dalam masa 2 tahun pandemik, jangan kita lupa bagaimana mereka mengurus pandemik ini dengan begitu teruk sekali. Tahun ini, orang Islam boleh balik kampung, tapi hanya mereka boleh balik selepas 2 tahun pandemik. Kita juga jangan lupa berapa ramai yang hilang kerja, berapa ramai nyawa yang terkorban dan sebagainya, oleh kerana kita ada satu kerajaan yang tidak sebenarnya meletakkan rakyat sebagai prioriti. Kita jangan lupa juga apabila dulu SOP berubah, hari ini dia kata tutup, kedai makan boleh tutup, hanya boleh buka sampai pukul 8. Esok dia tukar, boleh buka sampai pukul 10. Mana data, mana sains yang mereka guna? Kita jangan lupa semua ini. Jadi sebab itu, kalaulah kita ada pilihan raya yang akan datang ini, kita kena pastikan bahawa kita harus berjuang bermati-matian untuk memastikan kemenangan Pakatan Harapan. Boleh ke tidak? Boleh atau tidak? Boleh tak kita pastikan kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum yang akan datang? Itulah dia cabaran yang kita ada. Saya tahu ramai orang kata, terutama sekali orang biasa, mereka kata, nak buat apa saya mengundi? Kalau dah mengundi, nanti diorang lompat. Kalau dah mengundi, nanti diorang lompat. Tetapi saudara-saudari, kita kena yakinkan mereka, sekurang-kurangnya parti ini, Parti Tindakan Demokratik, 42 ahli parlimen, 42 tak ada yang lompat. Betul atau tidak? Ini parti kita pertahankan integriti kita, kita percaya dengan kepercayaan perjuangan kita, dan kalau kita terus memilih menyokong Parti Tindakan Demokratik, DAP, mereka akan terus memperjuangkan nasib rakyat. Tak payah jauh tuan-tuan dan puan-puan, tengok saja video yang telah dimainkan tadi. Saudari Lily dan juga pasukan dia, apa yang dia telah buat untuk penduduk-penduduk di Dun Semenyih. Tak payah jauh, kita tengok saja. Saudara Dr. Ong, ahli parlimen Bangi, tapi dia masa banjir, dia boleh naik kayak selamatkan orang. Kita pun dah tengok Saudara Ganapati Rao semasa isu di Taman Seri Muda, bagaimana dia ada di situ tiap-tiap hari tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua kerana DAP memperjuangkan nasib rakyat Malaysia, tidak kira Melayu, Cina, India, Iban atau Kadazan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini yang kita kena ingatkan rakyat, ini yang kita kena pastikan bahawa rakyat apabila mereka pergi untuk membuang undi, mereka ingat apa yang telah dibuat. Jadi macam saya cakap tadi, saya tak nak berucap panjang. Terima kasih sekali lagi kepada pengerusi majlis dan juga penganjur pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya cuma berharap bahawa kita dapat bersedia, bersiap siaga untuk memastikan bahawa kalaulah kata ada pilihan raya umum, kita dah bersedia. Jentera kita kena kuat, sukarelawan kita kena bersedia dan sebagainya. Boleh atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Sekian, terima kasih.